Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya udah penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersama kita ni lagi dalam program Pesan Dai bagi keluarannya pada kali ini dengan tajuk Membina Keluarga Bertakwa. Alhamdulillah kita ni sangat-sangat bersyukur kerana di atas izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala juga kita ni dapat bersama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Justru bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah ataupun yang kita ni pendidikan untuk kita ni lalui pelbagai proses pendidikan yang ada di dalamnya. Jadi kita ni faham bahawa dasar dan objektif tujuan untuk membina keluarga bertakwa ini adalah sangat bertepatan dan sesuai kerana kita ni merasa bersyukur menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita ni dapat melalui beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita ni merasa beruntunglah kerana menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dapat melihat dengan jelas bahawa berkeluarga ni adalah penuh dengan tanggungjawab. Artinya orang yang ingin akan berkeluarga, ingin mempunyai keluarga, maka ia hendaklah menunaikan tanggungjawab yang akan dibebankan ke atasnya kelak. Jadi orang yang ingin berkeluarga ni adalah orang yang sanggup untuk menunaikan tanggungjawab. Jadi apabila sudah berkahwin, menunaikan tanggungjawab kepada keluarga adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi dalam institusi rumah tangga Islam ini, siapakah sebenarnya yang memimpin dalam keluarga tersebut? Jadi kita ni melihat bahawa yang memimpin dalam rumah tangga itu adalah merupakan seorang suami ataupun bapa. Jadi memimpin ini maksudnya membimbing, memandu, mengepalai dan juga melatih. Jadi pemimpinan ini adalah merupakan, kalau kita ni faham, ia adalah merupakan inspirasi, contoh ataupun juga teladan. Jadi kebahagiaan ikatan kekeluargaan ini akan lebih sempurna jika kita ni melakukan ibadah bersama. Artinya ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ni lakukan bersama-sama dengan keluarga kita ni. Contohnya sembahyang berjemaah. Jadi tanggungjawab itu diletakkan kepada seorang suami untuk mendidik dan membawa ahli keluarganya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah sangat-sangat dituntut sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang mana terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Bertakwa ni adalah maksudnya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, takwa ni adalah merupakan kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melupakannya, dan kita ni mematuhi segala perintahnya dan tidak menderhakainya, dan mensyukuri dan tidak mengingkarinya. Jadi kita ni lihat, jelas matlamat berkeluarga ni adalah untuk bersama-sama taat mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita ni mengupas tajuk perbincangan kita pada kali ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan dengan tajuk membina keluarga bertakwa ni. Jadi sesuailah dalam bulan Ramadan ini kita ni perbaikilah ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ni taat dan patuh kepada perintahnya. Kita ni perbaiki mana-mana yang kurang untuk kita ni lebih perbaiki lagi, untuk kita ni gandakan lagi supaya kita ni dapat meraih keberkahan hidup berkeluarga ni sesuai dengan tajuk kita ni pada kali ini membina keluarga bertakwa. Jadi sebagaimana yang telah pun kita ni bincangkan, membina keluarga bertakwa ni, kalau kita ni mahu isteri kita ni, anak kita ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka siapakah dulu yang sepatutnya, seharusnya lebih bertakwa sebelum diorang ini bertakwa? Jadi memanglah jawapannya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, ia hendaklah menjadi contoh ataupun teladan untuk bertakwa terlebih dahulu, barulah supaya isteri dan anak-anaknya kemudian mengikut apa yang telah pun dilakukannya. Jadi ini bukanlah satu perkara yang ringan, malah ia adalah merupakan satu tanggungjawab yang berat, dan harusnya kita ini dipikul oleh seorang yang bernama suami ataupun bapa yang menjadinya kita ini menjaga amanah dalam berkeluarga ni untuk menjadi orang yang taat, orang yang patuh kepada perintah Allah dan juga orang yang bertakwa ni. Jadi dalam hidup berkeluarga, bapalah ataupun suamilah yang perlu lebih ke hadapan ataupun menyerlah
ketakwaannya daripada ahli keluarga yang lain itu. Jadi untuk membina keluarga yang bertakwa ni intipatinya haruslah dengan mendisiplinkan mereka, apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini. Banyak ruang dan peluang untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini untuk membentuk disiplin diri berkeluarga yang tinggi. Sekiranya ada salah laku ataupun kecacatan yang ada pada keluarga itu, maka ketani sebagai pemimpin hendaklah ketani perbaiki satu persatu, bukanlah ketaninya ketani memberikan prasangka yang negatif ataupun memberikan gambaran-gambaran yang negatif ataupun melontarkan kata-kata yang kurang sesuai. Jadi dalam bulan Ramadan ini ketani perbaikilah agar ketani dapat mencapai maksud membina keluarga bertakwa itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang mana maksudnya barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita lihat di sana tu yang mana maksudnya barang siapa yang melalui bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jelas terang dan nyata kita ni bahawa orang-orang yang melalui ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan pahala daripada Allah, memang dosa-dosanya akan diampunkan, dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan. Jadi ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bahawa perkara-perkara ini bukanlah perkara-perkara yang kita ni yang patut kita ni lepas pandang ataupun kita ni ambil ringan, malahan ia adalah berkaitan dengan amal ibadah kita ni pada bulan Ramadan ini. Kita ni perlu ingat dan kita ni perlu juga menginsafi bahawa jeritan daripada keluarga kita ni bukanlah semata-mata kerana perut yang kelaparan dan fizikal yang berhajat, namun sebenarnya jiwa mereka turut kosong. Jadi isteri dan anak-anak adalah merupakan amanah yang mesti dipelihara dengan baik. Jadi kesilapan dan kekurangan mereka hendaklah kita ni pantau dan kita ni perbaiki. Jadi hubungan yang kukuh antara keluarga membolehkan proses pembinaan keluarga yang bertakwa itu dapat kita ni lakukan dengan baik, insya-Allah. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Taha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, yang mana maksudnya dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sembahyang dan bersabarlah dalam menunaikannya. Jadi jelas di sana bahawa memerintahkan keluarga kita ni, mengajak keluarga kita ni untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah satu perkara mudah dan ia bukanlah satu perkara ringan, malahan ia disebutkan di sana untuk dilakukan dalam penuh kesabaran. Jadi inilah untuk kita ni lihat, untuk kita ni berjaya membawa keluarga kita ni ke arah ketakwaan. Jadi kita ni ambil sukutlah, kita ni ambil baiklah pada bulan Ramadan ini untuk membina keluarga yang bertakwa ni dengan penuh kesabaran. Kerana disebutkan juga dalam surah Taha 132 tu, untuk kita ni memerintahkan keluarga kita ni, maka yang memerintahkan itu adalah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya sendiri. Jadi pelbagai perkara dapat kita ni lihat dalam bulan Ramadan ini. Cuma tu juga untuk menjadikan keluarga yang bertakwa ni antara amal ibadah yang kita ni sudah terangkan dengan melakukan sembahyang berjemaah. Kemudian apalagi kita ni boleh membaca Al-Quran bersama-sama. Kerana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang mana maksudnya bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Setentunya kita ni sebagai orang yang hidup dalam kekeluargaan ini, kita ni mengharapkan keredaan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita ni. Jadi ambillah peluang ini untuk kita ni mendalami ilmu Al-Quran bersama-sama dengan keluarga kita ni, kerana sudah setentunya ia akan memberikan kita ni syafaat pada hari kiamat nanti, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Setentunya kita ni sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan ganjaran syafaat ni. Jadi kita ni mahu syafaat daripada ataupun pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada hari kiamat kelak. Kita ni dah dapat membayangkan apakah yang akan terjadi pada ketika itu. Inilah cuma harapan kita ni. Kita ni dapat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni dapat mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ni dapat mengharapkan syafaat ataupun pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah keadaannya sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh
seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dalam perjalanan ketani menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah ketani siok sendiri. Isteri dan anak-anak ketani tinggalkan. Jadi itu adalah merupakan perkara yang salah. Kalau ketani mau melihat seperti mana tajuk ketani pada kali ini, membina keluarga bertakwa, jadi ketani kenalah membawa anak ketani, isteri ketani sebagai satu keluarga untuk sama-sama meraih keredaan daripada Allah, meraih kasih sayang Allah, dan meraih jua rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Contohnya dalam bulan Ramadan ini, ia saja seorang sembahyang ke masjid, ia saja berqiyamul lail, ia saja melakukan ataupun yang kita membaca Al-Quran ataupun khatam Al-Quran, keluarga-keluarganya yang lainnya ditinggalkannya. Jadi itu bertepatanlah untuk kita membina satu keluarga yang bertakwa. Jadi untuk membina keluarga bertakwa ini memerlukan kepada perpaduan semua. Artinya seorang yang bertanggung jawab pada keluarganya ini, ia mengajak, ia membimbing, sebagaimana yang diterangkan tadi, ia membimbing dan juga ia melatih ahli keluarganya ini untuk sama-sama beribadah dalam pembentukan keluarga yang bertakwa ini. Jadi yang pertama, tips yang akan dikongsikan pada kalian ini adalah kita ni hendaklah mengenal pasti punca masalah. Kita ni kenal ataupun kenal pasti masalah ataupun konflik yang terjadi ataupun konflik yang utama. Jadi selagi punca ataupun masalah yang terjadi itu ataupun konflik yang terjadi itu hendak kita kenal pasti, maka ia akan berulang dan akan terjadi. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lihat. Kenapa anak dan isteri kita ni kurang memberikan komitmen dalam melakukan ibadah bersembahyang? Kenapa anak dan isteri kita ni kurang memberikan komitmen dalam membaca Al-Quran? Kenapa anak dan isteri kita ni kurang memberikan komitmen dalam melakukan perkara-perkara sunat yang lain yang dituntut semasa dalam bulan Ramadan ini? Jadi kita ni kenal pasti. Mungkin kita ni kurang memberikan bimbingan, mungkin kita ni kurang memberikan latihan, mungkin kita ni kurang memberikan komitmen bersama-sama dengan mereka, ataupun menunjukkan sikap toleransi, ataupun menunjukkan sikap teladan ataupun contoh yang baik kepada mereka. Jadi kita ni kenal pasti masalah-masalah itu, baru dapat kita ni mengatasi. Apabila sudah kita ni mengenal pasti punca masalah, maka kita ni janganlah gunakan kita ni perkataan-perkataan yang buruk untuk melabel ataupun kita ni untuk kita ni menuding jari sesama sendiri. Jadi kita ni kurangkanlah perkara-perkara itu, melainkan kita ni muhasabahlah diri kita ni. Jadi bersama-samalah kita ni mengajak, melatih, membimbing dan berikan pendidikan kepada ahli keluarga kita ni mengenai dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini untuk membina keluarga yang bertakwa, insya-Allah. Kemudian setelah itu kita ni kenal pastilah perubahan. Jadi kita ni jelaskan dengan bahasa yang tepat bahawa apakah perubahan yang akan kita ni maukan, apakah perubahan kita ni yang kita ni inginkan untuk menjadi sebuah keluarga yang bertakwa ni. Kita ni mahukan semua anak-anak kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah sembahyang yang dituntut, kemudian melakukan ibadah sembahyang sunat, kemudian kita ni sama-sama membaca Al-Quran, kemudian kita ni sama-sama mentadabbur Al-Quran, kemudian kita ni sama-sama berqiyamul lail. Jadi kita ni nyatakan apakah target yang kita ni inginkan dalam sebuah keluarga itu ataupun perubahan yang kita ni mahukan. Jadi memanglah jika kita ni menghendaki perubahan itu, kita ni perlu kepada pembaikan-pembaikan ataupun kita ni perkara-perkara yang harus kita ni baik pulih. Jadi ramai orang apabila mahu kepada perubahan tingkah laku, jadi mereka bercakap secara tetapi yang kita ni perubahan yang akan dilakukan itu kabur, indah nampak. Bercakap saja, aku mau sembahyang, aku mau anak-anakku sembahyang, aku mau anak-anakku taat kepada Allah. Cakap saja, tapi dengan perbuatan yang kabur dan tidak jelas. Jadi ini adalah merupakan kesilapan yang perlu diperbaiki, kerana perkataan-perkataan yang kita ni lontarkan secara saja anda dapat mengubah sesuatu perkara, melainkan kita ni ada seiring dengan kita ni perubahan ataupun tindakan yang kita ni lakukan. Jadi kita ni lihat perkara-perkara ini adalah merupakan satu perkara yang patut kita ni ambil berat juga untuk kita ni lihat. Jika kita ni berkehendakan kepada perubahan, maka kita ni dululah yang merubahnya dengan tingkah laku yang sesuai untuk merubah itu dengan tindakan. Ingat ya, dengan tindakan. Jadi sempena bulan Ramadan ini, jagalah lisan kita ni, perbaikilah akhlak kita ni untuk kita ni sama-sama membina keluarga yang bertakwa. Mudah-mudahan apa jua perkara yang dikongsikan pada kalian ni serba sedikit dapat memperbaiki diri kita ni dan juga keluarga kita ni untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan Ramadan yang telah pun kita ni lalui ini memberikan kita ni tarbiyah yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan kita ni gandakan lagi lah amal ibadah kita ni jika kita ni masih mempunyai kesempatan pada bulan Ramadan yang seterusnya. Untuk akhirnya aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.